Sejahtera, nama saya Harshni Anak Perempuan Munusami mempunyai nombor matriks A180239. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pengaplikasian model bersepadu dalam pekerjaan. Model bersepadu merupakan bentuk tiga segi yang berkait dengan Tuhan, manusia dan alam, iaitu dikenali sebagai TAM. Tuhan, manusia dan alam saling berkait antara satu sama lain dalam kehidupan di dunia ini. Ini bermaksud setiap perkara yang dilakukan oleh manusia mempunyai hubung kait yang sangat rapat terhadap model TAM. Tuhan mempunyai kedudukan yang paling utama, yang berperanan sebagai pencipta dan memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia. Kedua adalah manusia. Manusia merupakan salah satu kehidupan yang berada di atas muka bumi. Mereka bertanggungjawab terhadap suruhan Tuhan. Yang ketiga adalah alam. Alam dicipta oleh Tuhan untuk kegunaan manusia. Ini menunjukkan bahawa hubungan dan kerjasama perlu diadakan oleh Tuhan, manusia dan alam untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya adalah objektif kajian. Kajian ini merangkumi 4 objektif. Objektif yang pertama adalah tahap kefahaman responden terhadap model bersepadu. Yang kedua, bagaimanakah responden mengaplikasikan model bersepadu dalam pekerjaannya. Yang ketiga, apakah kelebihan menggunakan model bersepadu dalam pekerjaan responden? Dan objektif yang keempat adalah apakah kekurangan atau kelemahan yang akan dihadapi oleh responden sekiranya tidak mengamalkan model bersepadu dalam pekerjaannya. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kualitatif. Kajian ini berbentuk temubual iaitu mendapat maklumat informan secara bersemuka. Kedua, soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada responden akan memudahkan untuk melengkapkan kajian ini. Ketiga, menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan menggunakan instrumen kepustakaan dan juga temubual. Yang keempat, cara mendapatkan informan. Puan Sharifah Mutmainah binti Said Matsar merupakan pengurus dan guru bagi Pusat Kecantikan dan Dandanan Rambut di Real Millennium Sdn Bhd iaitu di Kuala Terengganu. Yang kelima, jawapan informan akan dicatat dan dirakam. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan. Objektif pertama merupakan tahap kefahaman responden terhadap model tiga segi. Puan Sharifah mempunyai tahap kefahaman yang sangat meluas dan mendalam terhadap model bersepadu. Model bersepadu merupakan salah satu model yang sangat penting dalam kehidupan dan pekerjaannya. Tuhan mempunyai kedudukan yang paling puncak manakala manusia dan alam berada di bawahnya. Tuhan mencipta pokok dan ciptaan pokok tersebut adalah untuk kegunaan manusia. Sebagai contoh, pokok membekalkan oksigen, memberikan kertas dan tisu daripada proses penebangan pokok untuk kegunaan manusia. Seterusnya adalah objektif kedua, iaitu bagaimanakah responden mengaplikasikan model tiga segi dalam pekerjaannya. Yang pertama, Puan Sharifah akan mengarahkan pelajar-pelajar untuk solat mengikut waktu. Amalan solat tepat pada waktu merupakan perkara yang perlu memberi keutamaan yang lebih daripada pekerjaannya. Yang kedua, perkara ini dapat menghindar manusia untuk melakukan perkara yang akan memburukkan pemikiran manusia kerana amalan solat akan membuka minda dan mencerahkan hati manusia serta penjagaan terhadap alam akan berlaku. Seterusnya iaitu yang kedua, Puan Sharifah akan menggunakan produk yang mengandungi bahan organik. Bahan organik ini termasuklah seperti kekacang, tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Bahan organik seperti ini tidak akan memudaratkan kesihatan manusia serta bahan mesra alam yang tidak akan mencemarkan alam. Ketiga adalah penggunaan bleaching. Penggunaan bleaching adalah untuk menaikkan warna yang akan diaplikasikan pada rambut. Penggunaan bleaching yang berlebihan akan merosakkan rambut pelanggan. Oleh itu, Puan Sharifah mengajar pelajar untuk menggunakan bleaching dengan cara yang betul. Seterusnya, pelupusan sisa bleaching dengan menggunakan kaedah yang diluluskan oleh kerajaan. Perkara ini tidak akan mencemarkan kesihatan manusia serta pencemaran alam tidak akan berlaku. Yang keempat, Puan Sharifah menggunakan pewarna rambut yang organik seperti daun inai dan daun inai merupakan produk mesra alam. Selain itu, ia juga tidak akan menjejaskan kesihatan manusia serta merosakkan rambut pelanggan. Yang kelima adalah Puan Sharifah mengadakan aktiviti gotong royong bersama-sama dengan pelajarnya di kawasan pantai. Hasil yang berupa wang akan didermakan kepada masyarakat selepas Puan Sharifah mengadakan aktiviti alam sekitar iaitu program Kita Semula dan menghantar barang-barang kita semula ke kilang dan hasilnya akan mendapat sebagai berupa wang.
Seterusnya adalah objektif yang ketiga. Puan Sharifah akan mendapat kepercayaan daripada orang ramai seperti pekerja, pelajar dan juga masyarakat. Seperti penggunaan produk yang mengandungi bahan organik, serta perkara ini tidak akan merosakkan alam. Oleh itu, pelanggan akan tertarik dengan produk mereka dan ini merupakan hubungan antara Tuhan, manusia dan juga alam. Yang kedua adalah pencapaian akhlak serta sikap yang positif dalam pekerjaan beliau. Ini kerana tidak mengamalkan penerimaan atau pemberian rasuah. Yang kedua, produk yang mengandungi bahan organik adalah mahal. Yang ketiga, beliau patuh kepada suruhan Tuhan dan membeli dengan harga yang sepatutnya. Dan yang akhir sekali adalah, beliau tidak memberi rasuah disebabkan oleh bahan organik. Ketiga adalah dapat memupuk penjagaan alam sekitar. Penjagaan alam iaitu sungai dan seterusnya adalah tidak membuang sisa toksik ke dalam sungai. Ini akan menjejaskan kesihatan hidupan marin. Yang keempat adalah menerapkan sikap nilai murni terhadap pelajarnya. Tanggungjawab manusia adalah mengambil bahagian dalam aktiviti gotong royong demi menjaga kebersihan alam. Yang kelima adalah untuk mendapatkan pahala. Dunia merupakan tempat untuk mengumpul pahala. Sentiasa mengadakan program gotong royong yang berkait rapat dengan alam, seterusnya menggunakan wang tersebut untuk menolong manusia lain, iaitu kepada manusia, dan yang akhir sekali adalah Al-Quran menyatakan bahawa perlu menolong sesama manusia. Seterusnya adalah objektif yang keempat. Pusat mereka tidak akan berkembang. Ini adalah berkait rapat dengan kekurangan atau kelemahan yang akan dihadapi oleh Puan Sharifah sekiranya tidak mengamalkan model bersepadu. Tuhan tidak memberi rezeki walaupun mempunyai modal yang mencukupi. Dikenakan balasan pada suatu hari nanti. Yang ketiga, menggunakan duit kita semula untuk kegunaan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan manusia lain dan juga alam sekitar. Yang keempat adalah tidak menghormati alam sekitar seperti pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat. Yang kedua, hilang kepercayaan daripada pelajar, pekerja dan juga pelanggan. Ini kerana Puan Sharifah tidak bersikap adil dalam pekerjaannya. Kepercayaan terhadap pelanggan akan hilang disebabkan oleh amalan menipu dan memberi rawatan menggunakan bahan kimia tanpa menggunakan bahan organik. Yang ketiga adalah gagal mengaplikasikan model bersepadu dalam kalangan pelajar. Ini kerana pelajar tidak mempunyai pengetahuan untuk menjaga alam sekitar. Seterusnya, mereka sentiasa mencemarkan alam seperti membuang sampah di merata-rata tempat. Yang ketiga, tidak dapat melahirkan generasi akan datang yang mempunyai pengetahuan terhadap model bersepadu. Oleh itu, mereka akan membuat apa sahaja mengikut kepentingan diri. Yang keempat adalah tidak dapat mengawal emosi. Puan Sharifah tidak dapat mendekatkan dengan Tuhan seperti amalan solat dan juga membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tidak dapat menggunakan alam sebagai pelantar untuk mengawal emosinya. Kesimpulannya, model bersepadu perlu diterapkan terhadap semua manusia dan model ini juga wajib digunakan oleh setiap manusia. Kehidupan di dunia merupakan tempat untuk mencari pahala sahaja dan kita perlulah sama-sama melahirkan generasi akan datang yang berkualiti serta kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk melahirkan warga negara yang sistematik. Sekian, terima kasih.